Parlimen Alor Gajah bakal menyaksikan pertemuan 4 penjuru pada pilihan raya umum ke-15 kali ini. Selain mantan Ketua Menteri Melaka YB Adli Zahari yang mewakili Pakatan Harapan, turut mencuba nasib di kerusi parlimen ini adalah Syahril Sufian Hamdan dari Barisan Nasional, Muhammad Nazrick Abdul Rahman dari Gerakan Tanah Air dan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof dari Perikatan Nasional. Pilihan raya pada kali ini adalah pilihan raya yang cukup penting bagi Melaka dan juga bagi Malaysia. Melihat kepada situasi semasa di sini, boleh dikatakan YB Adli Zahari merupakan antara calon pilihan jika dirujuk kepada latar belakang beliau yang pernah menjadi Ketua Menteri. Seterusnya, nama Adli Zahari dilihat lebih menonjol berbanding nama-nama dari parti lain. Demikian pandangan Koordinator Penyelidik Refsa, Fakhrul Razi Rashid yang berkata, paling menonjol sekali antara ketiga-tiga parti sekarang adalah saudara Adli itu sendiri. Bahkan sepanjang 22 bulan kepimpinan beliau, pelbagai kejayaan telah berjaya dicapai, khususnya dalam aspek kebajikan seperti sumbangan susu formula dan lampen pakai buang dewasa serta kad peduli kesihatan kepada rakyat negeri Melaka. YB Adli juga membantu golongan yang tidak mempunyai rumah dengan menawarkan rumah percuma atau rumah peduli kepada golongan miskin dan asnaf serta menyediakan skim rumah berkat untuk pasangan yang baru berkahwin. Selain itu, beliau telah menyediakan bantuan rumah belia di Durian Tunggal sebanyak 104 unit dengan subsidi sebanyak 10% bagi rumah berharga RM120,000 hingga RM180,000. Pakatan Harapan juga melaksanakan inisiatif bas percuma, berjaya menambahkan jumlah penerbangan LTAM yang membawa kepada peningkatan ekonomi dan parking percuma di negeri Melaka pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum. Banyak daripada yang dulu dengan sekarang dah makin tambah. Untuk memastikan golongan Bumiputra mampu tidak ketinggalan untuk memiliki rumah, YB Adli telah menubuhkan dana Harta Bumiputra untuk membantu orang Melayu mendapatkan pinjaman untuk pemilikan perumahan. Saya ada tubuhkan satu apa yang saya panggil sebagai dana Harta Bumiputra. UMNO yang dikata tolong Melayu, tolong Melayu, tolong Melayu itu. Saya buat dana Harta Bumiputra, tak ada seorang pun pemimpin-pemimpin DAP yang nak halang. Malah mereka setuju dengan apa yang kita buat. Nak tolong orang Melayu, nak tolong masyarakat Bumiputra. Jadi saya tubuhkan dana itu. Dalam tempoh 1 tahun saja kita berjaya kumpul 33 juta. Baru ini di Dewan Undangan Negeri saya tanya persoalan yang sama. Ketua Menteri dah memimpin 19 bulan. Saya tanya berapa banyak dana Harta Bumiputra? 33 juta juga. Macam tu lah. Saya perintah 22 bulan ada 33 juta. Dia perintah 19 bulan. Itu juga 33 juta yang dibaca. 33 juta itu ada 2 perkara saja saya benarkan daripada dana itu. Yang pertama, bantu rakyat untuk buat rumah apa yang kita panggil sebagai rumah harapan. Rumah di bawah harga RM100,000. Yang kedua adalah yang dipanggil pinjaman mikrokredit. Orang nak berniaga, nak pinjam sana RM3,000, nak pinjam RM5,000, tu yang banyak pergi kalung. Pinjam RM3,000 kena bayar sampai RM15,000. Pinjam RM5,000 kena bayar sampai RM20,000. Dengan kita tak bayar. Dalam aspek urus tadbir, pencapaian YB Adli termasuklah menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas mengenai keupayaan, kebertanggungjawaban dan ketelusan Melaka atau lebih dikenali sebagai Melcat, melantik pembangkang sebagai pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang awam negara PAC serta menambahkan bilangan hari persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka. Paling diingati dan dirindui oleh rakyat adalah program Hari Bertemu Rakyat di mana beliau memperuntukkan masa pada setiap hari Jumaat dan kemudian diubah kepada hari Khamis setiap minggu untuk membolehkan rakyat bertemu dengan beliau tanpa sebarang temu janji. Menerusi program ini, rakyat berpeluang berkongsi permasalahan mereka dan secara purata lebih 80% masalah rakyat telah berjaya dibawa, ditangani dan diselesaikan. Kepribadian pemimpin yang dilahirkan di kampung pulau Durian Tunggal ini juga sangat disenangi masyarakat, sementara beliau amat dikenali sebagai insan yang mudah didekati dan mudah mesra dengan sesiapa pun. Sifat beliau ini antara faktor kenapa rakyat tertarik dengan Adli yang dilihat tidak pernah membezakan bangsa, agama dan budaya sepanjang bergelar Ketua Menteri dan ADUN. Insan yang berjiwa rakyat inilah yang diharapkan rakyat. Jadi, saya rasa kita harus bagi dia peluang untuk menjadi pemimpin kawasan Parlimen 135 Alor Gajah. Bagi saya YB Adli memang terbaik bagi saya lah. Dia menjaga kawasan Durian Tunggal dan memang terbaik lah. Kita minta kepada Allah semoga Haji Adli menanglah dalam pilihan raya ini. Semoga YB Adli berjaya lah untuk Parlimen Alor Gajah.
Undi ni YB menang lah. Memang saya undikan Pakatan Harapan lah. Tak sokong lah Adli Zahari tu. Okey, marilah kita ramai-ramai mengundi YB Adli. Memang dia paling terbaik. Harap semua undi dia. Mengimbas sejenak usia remaja beliau, graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik UTM Skudai ini sangat dikenali masyarakat Alor Gajah kerana beliau rajin membantu arwah bapanya menoreh getah, berkebun dan berniaga di pasar malam sekitar Alor Gajah. Di awal penglibatan beliau dalam politik, Adli adalah orang yang menubuhkan PAS cawangan Durian Tunggal dan pernah dilantik sebagai orang nombor 1 PAS Negeri Melaka menggantikan arwah Ustaz Ghani Abdul Rahman. Kemudian Adli bertanggungjawab membantu mengasaskan amanah di Melaka pada tahun 2015 dan bakat kepimpinannya terus diakui apabila dilantik sebagai pengerusi Pakatan Harapan Melaka dan naib Presiden Parti Amanah Negara. Secara kesimpulannya, Adli adalah calon paling layak untuk meneruskan perjuangan rakyat di Alor Gajah dan boleh diharap untuk membawa suara mereka untuk 5 tahun akan datang berbanding calon-calon yang lain. Beliau wajar diberi peluang untuk menyambung kembali segala mandat rakyat yang pernah tergendala sebagai Ketua Menteri sebelum ini. Bahkan usaha beliau pada waktu itu sudah terbukti apabila lebih 70% manifesto Pakatan Harapan direalisasikan dalam masa setahun sahaja. Oleh itu, memang sangat penting bagi rakyat memilih dan mengundi beliau bagi menerajui Parlimen Alor Gajah pada PR15 kali ini.